Apa khabar pelajar-pelajar? Cikgu harap anda berada dalam keadaan sihat dan sejahtera dan masih boleh meneruskan pembelajaran walaupun berada di rumah. Okey, jadi untuk subjek RBT, pendekatan yang cikgu akan gunakan adalah dengan menggunakan video dan juga slide nota untuk pelajar meneliti dan juga memahami konsep-konsep yang terdapat dalam setiap topik. Kemudian anda akan diberikan tugasan dan gunakan masa yang ada ni untuk menyiapkan tugasan, dan sekiranya ada masalah pastikan anda bertanya kepada cikgu sama ada melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom yang telah anda gunakan sebelum ini. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan ajar berkaitan dengan tajuk lakaran dalam bab yang keempat. So untuk topik ini pelajar akan dapat menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan lakaran pictorial. Kemudian pelajar juga dapat mengenal pasti jenis-jenis lakaran yang terdapat dalam lakaran pictorial. Okey, jadi untuk tujuan ini cikgu harap di akhir sesi video ini pelajar boleh menjelaskan menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan lakaran pictorial dan juga jenis-jenis lakaran yang terdapat dalam lakaran pictorial. Okey, jadi untuk definisi lakaran pictorial. Lakaran pictorial merujuk kepada gambaran kasar sesuatu objek sebenar sama ada dalam bentuk 3D ataupun dalam bentuk 2D. Seperti dalam gambar ini pelajar boleh tengok gambar lukisan beg telah dilukis ataupun dilakar menggunakan kaedah lakaran pictorial. Okey. Jadi ini adalah lakaran yang sepatutnya anda hasilkan untuk tujuan pentafsiran. Okey. Jadi untuk jenis-jenis lakaran pula terdapat 6 lakaran yang mana ada di kalangan lakaran ini pelajar telah hasilkan secara tak langsung sama ada berada dalam kelas ataupun berada di rumah. Okey, lakaran yang pertama adalah lakaran contengan ataupun lakaran yang berbentuk peribadi, iaitu lakaran ini bertujuan untuk digunakan oleh pelajar itu sendiri. Okey, ianya digunakan untuk penyediaan konsep sesuatu produk yang mana pelajar akan membuat lakaran ini di dalam buku lukisan ataupun buku lakaran masing-masing. Dan bila pelajar tengok dalam gambar ini, lakaran contengan dia tidak kemas dan juga tidak tersusun. Okey, sekiranya pelajar ada idea apakah mereka bentuk yang ingin dihasilkan, dia akan ambil pensel dan dia akan buat lakaran di dalam buku lakaran. Okey, sebab itu lakaran ini tak begitu kemas dan tak begitu tersusun. Okey, seterusnya lakaran penerokaan. Untuk lakaran ini ianya lebih kemas dan bertujuan untuk membuat perbandingan daripada produk yang sedia ada. Okey, jadi untuk lakaran seperti ini biasanya seseorang pereka bentuk dia akan mengambil bentuk ataupun image produk yang memang sudah ada di pasaran, kemudian dia akan lakukan pengubahsuaian. Okey, jadi apabila berlaku pengubahsuaian, wujudlah perbandingan di situ ataupun perbezaan. Okey, seterusnya lakaran teknikal, yang mana dalam lakaran ini akan dimasukkan dimensi ataupun size dalam lakaran tersebut. Okey, yang mana dalam lakaran ini kita boleh tengok sudut pandangan yang berbeza dan juga dimensi ataupun size sesuatu produk. Okey, seterusnya lakaran perkembangan idea. Dalam lakaran ini lakaran ianya akan bermula daripada idea yang pertama sehinggalah kepada objek yang terakhir, iaitu lakaran ini adalah lukisan ataupun lakaran yang berantai. Okey, daripada idea yang pertama seperti dalam gambar ini, kalau pelajar tengok dia mereka bentuk ini menghasilkan bentuk yang kosong dahulu. Okey, dan nak gunakan bentuk segi empat, kemudian digunakan bentuk melengkung seperti ini untuk dijadikan sebagai tali beg. Kemudian pergi kepada idea yang kedua, dia lakukan sedikit ubah suai, iaitu dihasilkan bentuk yang melengkung dan dia masukkan elemen garisan di dalam beg tersebut. Okey, gambar yang di bawah ni pula merujuk pada bagaimana elemen dan juga prinsip telah dipelbagaikan
Okey. Kalau di sini elemen garisannya lebih banyak, tapi dalam gambar yang kedua ni sedikit, tetapi adalah wujud prinsip-prinsip pengulangan dan juga prinsip keringkasan di dalam beg tersebut. So ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sesuatu rekaan terakhir ini dihasilkan, iaitu dia ada prosesnya. Okay, proses idea yang pertama, idea kedua, sehinggalah idea itu menjadi produk yang terakhir. Okay, lakaran persembahan yang ini adalah lakaran yang akan membantu pelanggan memahami konsep rekaan yang ingin disampaikan oleh mereka. Jadi sesuatu rekaan tidak akan dapat disampaikan dengan baik kepada pelanggan sekiranya pelajar menggunakan lakaran contengan ataupun lakaran berbentuk peribadi. Okay, so dalam lakaran persembahan ni, bila pelajar tengok lakaran ini menggunakan warna ataupun lakaran yang telah siap dilukis akan diwarnakan untuk menunjukkan bahawa apabila beg ini telah siap, so ini adalah penggunaan warna yang akan diaplikasikan ke dalam beg. Selain daripada itu juga dia akan masukkan label fungsi sebagai contohnya, di mana kedudukan tempat untuk ruangan untuk menyimpan barang, tali beg dia, kemudian di manakah apa fungsi butang zip ini dan sebagainya. Okay, semua itu ada label. So itu bertujuan untuk memastikan pelanggan faham apakah bentuk ataupun apakah konsep rekaan yang telah dihasilkan oleh pereka bentuk tersebut. Okay, itu yang dimasukkan dengan lakaran persembahan. So untuk pentafsiran, okay, pelajar akan hasilkan lakaran seperti ini, khusus untuk tajuk vertigasi dan juga tajuk fashion. So ini adalah lakaran yang akan pelajar hantar kepada cikgu untuk tujuan pentafsiran. Jangan hantar lakaran contengan ataupun lakaran perkembangan idea yang lakaran yang belum siap, yang tak ada warna, tak ada saiz, tak ada diterima sebagai pentafsiran. Okey, yang ini adalah lakaran digital. Bezanya dengan lakaran-lakaran yang lain, yang ini menggunakan komputer. Okey, so aplikasi dalam internet dan sebagainya, dalam handphone dan sebagainya, okay, akan digunakan khusus untuk menghasilkan lakaran yang berbentuk digital. Okey, sekiranya pelajar mempunyai kemahiran, pelajar boleh aplikasikan kemahiran anda dalam menggunakan komputer ini untuk menghasilkan lakaran. Okey, yang ini adalah proses-proses dalam menghasilkan bentuk lakaran 3D. Apa yang cikgu nak highlightkan di sini adalah proses yang pertama, iaitu proses mengumpul maklumat, yang mana proses ini yang pelajar tidak lakukan ataupun tidak mengambil endah ataupun tak mengambil berat tentang perkara ini, iaitu mengumpul maklumat. Mengumpul maklumat maksudnya di sini adalah mencari gambar-gambar yang berkaitan tentang produk yang ingin direka bentuk. Sebagai contoh, kalau pelajar nak hasilkan vertigasi, so kena carilah gambar-gambar vertigasi dalam internet. Okay, jangan hanya merujuk reka bentuk vertigasi yang ada dalam buku teks. Sebab itu, sebab maklumat dalam tu hanya terhad. So pelajar kena tengok lagi reka bentuk vertikasi yang lain yang ada dalam khusus yang ada dalam internet, supaya ianya boleh membuka mata pelajar bagaimana reka bentuk sesuatu produk, sebagai contoh vertikasi ini boleh dihasilkan. Okey, cikgu nak awak memahami dan boleh kenal pasti bahawa dalam dunia reka bentuk ni, rekaan ada banyak. Dia bukan satu ataupun bukan dua, dia ada banyak. Okey, so itu cikgu nak awak cari melalui internet dan kumpulkan gambar-gambar yang berkaitan. Okey, sebagai seorang pereka bentuk muda, anda tak boleh terus hasilkan lakaran tanpa mengumpul maklumat ni, sebab kita bukan orang yang dilatih untuk menghasilkan reka bentuk vertikasi contohnya, ataupun reka bentuk fashion. Okay, kamu perlukan idea-idea daripada orang lain. Okay, so proses kedua, ketiga dan keempat ni adalah proses menghasilkan lakaran. Okay, kita gabungkan jenis-jenis lakaran yang ada tadi untuk menghasilkan yang paling akhir sekali adalah lakaran persembahan. Okay, jadi dalam proses menghasilkan lakaran, anda boleh gunakan lakaran contengan dan juga lakaran penerokaan. Okay, dapatkan idea daripada gambar yang awak jumpa di internet, kemudian lukis semula dalam buku lakaran anda. Tapi lukis, jangan lukis terus warnakan, tetapi sebaik yang mungkin anda buat contengan dahulu.
ubah suai. Bagaimana satu rekaan asal ni, contoh rekaan A, kamu ubah dia menjadi rekaan Z contohnya. Ada pengubah suaian di situ. Okey. So setelah belajar menghasilkan lakaran contengan, kemudian lakaran perkembangan idea, seterusnya lakaran persembahan dan juga lakaran teknikal. Ingat, persembahan dan teknikal ni perlu ada warna dan perlu ada saiz dalam lakaran tersebut. Kemudian pelajar akan buat analisis. Okey, analisis ni pelajar akan pilih ataupun akan buat analisis terhadap prinsip dan elemen yang ada diaplikasikan dalam lakaran tersebut. Okey, sedikit pendapat daripada Kevin Taft tentang kepentingan lakaran dalam proses reka bentuk. Yang ni yang ni cikgu nak awak cuba untuk faham kenapa pentingnya lakaran dalam proses menghasilkan sesuatu rekaan. Okay. Jadi menurut Kevin Taft, some of the best ideas start with a sketch. Sketching is a powerful process to use because it always helps discover the best idea and solution to a design problem. Okay, jadi mana-mana pereka bentuk, apabila dia ingin menghasilkan sesuatu produk, dia hanya akan bermula dengan lakaran terlebih dahulu. Okay, dan lakaran itu mengambil masa yang panjang, ataupun dia bukan hanya hasilkan satu lakaran kemudian terus menghasilkan produk yang ingin dibuat ataupun produk yang ingin dihasilkan. Okey, ambil contoh macam seperti rekaan iPhone contohnya, rekaan handphone yang terkini. Okey, proses menghasilkan rekaan handphone tu dia memerlukan banyak lakaran. Okey, bukan hanya satu lakaran kemudian satu lakaran tersebut akan menghasilkan satu produk yang telah siap. Okey, tetapi ianya akan mengambil masa yang agak lama. Okey, jadi untuk tugasan anda, cikgu minta anda hasilkan 3 teknik lakaran pictorial. Okey, ataupun 3 lakaran pictorial. Yang pertama, pelajar perlu hasilkan lakaran oblik. Yang kedua, pelajar hasilkan lakaran isometrik. Dan yang ketiga, pelajar hasilkan lakaran perspektif 2 titik. Okey, maksudnya pelajar perlu hasilkan 3 lakaran. Okey, 3 lakaran. Yang ini anda akan gunakan lakaran lebih kepada lakaran persembahan. Okey. Tapi yang ni pelajar boleh elakkan ataupun boleh tak menggunakan elemen warna dahulu, iaitu objek yang perlu anda lukis adalah pengasah pensel. Okey. Jadi untuk tujuan ini kamu akan hasilkan pengasah pensel dengan menggunakan 3 teknik lakaran. Okay, seperti yang telah dinyatakan tadi lah. Jadi untuk rujukan ataupun sekiranya anda mempunyai masalah dalam menghasilkan tugasan ini, sila rujuk ataupun sila bertanya kepada cikgu, sama ada melalui WhatsApp ataupun follow cikgu di Google Classroom ataupun di YouTube. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu harap anda boleh menyiapkan tugasan yang telah diberikan, dan sekiranya ada masalah jangan segan-segan untuk tanya kepada cikgu. Okey, sila hingga berjumpa lagi ya. Okey, bye bye.